Pada Disember 2014, banjir besar melanda Malaysia. Itulah sejarah banjir terbesar yang berlaku sehingga melibatkan hampir 200,000 orang terkesan akibat banjir dan 21 orang terkorban. Hampir keseluruhan negeri-negeri di Malaysia terlibat: Kelantan, Pahang, Terengganu, Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor, serta Sabah dan Sarawak. Beribu-ribu keluarga terpaksa dipindahkan ke pusat penempatan sementara, manakala kerugian dianggarkan mencecah 560 juta US dollar. Kediaman penduduk hancur musnah, aktiviti seharian terpaksa dihentikan, kemudahan awam seperti api dan air turut terjejas. Tahun 2021, bencana banjir berulang kembali dalam skala yang mungkin tidak sebesar dahulu, tetapi kesannya tetap menggerunkan. Beberapa tempat di serata Malaysia terjejas. Yang paling disebut-sebut ialah Taman Seri Muda Selangor. Di kawasan ini sahaja, hampir 22,000 orang terkesan, termasuk orang dewasa, warga emas dan kanak-kanak. 14 nyawa turut terkorban. Bantuan yang lambat diterima seolah-olah petanda kita tidak belajar dengan malapetaka dahulu. Semua pihak menunding jari. Tetapi walau kecewa dan semarah mana pun kita, yang tetap menanggung susahnya ialah mangsa banjir itu sendiri. Rumah terjejas teruk, kenderaan habis rosak kerana ditenggelami air, perabot, pakaian, keperluan rumah juga terpaksa dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya berada di Taman Seri Muda, satu kawasan yang terjejas teruk disebabkan oleh banjir yang berlaku baru-baru ini. Dan Taman Seri Muda merupakan salah satu kawasan di negeri Selangor yang terjejas teruk. Boleh dikatakan hampir keseluruhan kawasan di sini tenggelam. Di belakang saya ini boleh disaksikan semua kenderaan-kenderaan penghuni di Taman Seri Muda ini yang tersadai. Kalau boleh tengok sini, kereta ni tenggelam. Okey. Inilah kawasan sungai di Taman Seri Muda yang banjir. Kalau boleh dilihat, nampak tak? Air telah naik sampai ke kawasan setinggi itulah. Air dah naik melimpah, jadi kawasan tu lebih tinggi. Jadi bila sampai ke kawasan ni, air naik sampai ke hadapan rumah di sini. So air naik sampai ke takat sini. So rumah di Taman Seri Muda ni memang betul-betul di tepi sungai lah rumah dia. Semoga kesusahan mereka menjadi pengajaran buat kita. Kepada kerajaan dan pihak berkuasa, tindakan segera perlu diambil sekiranya berlaku malapetaka dan bencana. Kawasan-kawasan berisiko perlu diberikan perhatian dengan mengambil tindakan sewajarnya. Dengar keluh kesah rakyat yang mengadu. Saya bersama-sama dengan pegawai-pegawai dan staf sektor pentadbiran peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor membanting tangan berganding bahu bersama-sama untuk membersihkan rumah salah seorang staf kami di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Jadi insya-Allah kita tengok bagaimana keadaannya. Ya, air sampai mana Nisa? Air sampai mana? Air sampai takat. Banjir di Taman Seri Muda berlaku hampir setiap kali hujan lebat. Cuma impaknya tidaklah seteruk ini. Tetapi ketika itu, tiada yang mengambil perhatian. Sehinggalah tiba masanya, nyawa terkorban tidak lagi dapat diselamatkan. Jauhkan kerenah birokrasi, sehingga isu kroni pun dibangkitkan ketika semua rakyat mengalami kesusahan. Langkah-langkah persediaan sepatutnya diambil lebih awal. Ketika kajian cuaca telah meramalkan hujan luar biasa, bot-bot penyelamat, anggota-anggota keselamatan sudah bersedia bila-bila masa.
Lepas kita bertukar semua bergotong royong. Inilah hasil dia daripada rumah yang penuh tadi. Dapur pun alhamdulillah kita dah berjaya bersihkan sedikit. Inilah tuan rumah dia. Terima kasih kepada warga SPP kerana datang membantu. Alhamdulillah. Walaupun keadaan macam ni, alhamdulillah banyak-banyak lah. Bersyukur kepada Allah atas apa yang telah berlaku ini. Ada hikmah yang kita tak pasti, yang hanya Allah saja yang tahu. Terima kasih semua. Kawasan belakang rumah yang rata-rata tenggelam. Kalau boleh bau sendiri ya, kawasan ni meninggalkan bau yang kurang enak. Ini memang kesan daripada banjir. Air yang datang, air selut, air daripada sungai, air sampah semua bercampur baur, meninggalkan bau yang kurang menyenangkan. Jadi ini sangat-sangat mengganggulah penduduk di kawasan ini juga. Selain perlu membersihkan rumah, mereka juga perlu memastikan bersihkan dengan sebaik-baiknya hingga tidak meninggalkan bau dan boleh diduduki semula. Okey. Ini salah seorang daripada Bang, okey bang? Terbaik. Walaupun mereka mengalami musibah yang memang kalau kita tengok agak sukarlah, tetapi mereka terima dengan hati yang redha. Ini kereta salah seorang lah. Baik. Baru balik dari Penang. Tempat Keluarkan blazer. Memang air masuk. So kalau tengok habis. Hari tu aku tak ada bertiga. Saya cedok air pakai gayung. Dia punya bau dia bang. Memang lah. Dia punya bau kereta tu. Allahu Akbar. Allah. Masya Allah. Inilah kerugian yang terpaksa ditanggung oleh penduduk di sini. Ini semua penghuni-penghuni di sini sedang bertungkus lumus membersihkan rumah masing-masing. Ada yang datang dengan volunteer. Dari mana? Dari Haluan Oh, Haluan saya tahu. Tak pernah dengar Haluan. Baru Oh, lama dah. I see. Baguslah. Oh ya, iya ke? Kita masih lagi kekurangan manpower. Macam contohnya NGO daripada Haluan hari ini bersama-sama untuk meringankan beban, tetapi sebenarnya masih lagi belum mampu untuk menyelesaikan, sebab ada lagi rumah-rumah yang masih lagi terbiar. Contohnya macam ni, mereka masih belum balik lagi. Contoh pakcik tu, sorang-sorang tu pakcik tu. Penduduk tidak ada tempat nak membuang sampah, dan juga kawasan perumahan nak membuang sampah daripada kawasan perumahan mereka, sebab banyak barang-barang yang perlu dibuang daripada rumah, barang-barang yang telah rosak. Jadi di sepanjang jalan inilah tempat mereka letakkan sampah-sampah untuk memastikan rumah mereka boleh diduduki dan kembali bersih. Jadi pihak berkuasa tempatan lah yang perlu mengambil tindakan secepat mungkin untuk mengelakkan keadaan sampah sarap ini lebih lama di sini, kerana dia mungkin akan menyebabkan suasana yang lebih tidak selesa kepada penduduk.
Gusi ni kita dah cuci, kita nak bawa masuk dalam lah. Kita nak bagi space lah. Kita keluar. Okey. Halaman sudah bersih. Alhamdulillah, halaman sudah bersih. Kepada netizen dan rakyat, janganlah asyik menunding jari dan memaki. Jalankan tanggungjawab anda. Mungkin kita tiada upaya untuk menyelamat. Sedekah sebahagian rezeki kita membantu dari segi keuangan. Malah ringankan tangan, turun ke kawasan kejadian, membantu mereka yang memerlukan. Ambil musibah ini sebagai peringatan dari Allah bahawa kekadang mulut kita terlalu suka menghina dan mengata. Mungkin ia asbab Allah turunkan ujian penghapus dosa. Kepada mangsa kejadian, tabahkan hati semua. Mungkin saya tidak benar-benar memahami kerana bukan saya yang alami musibah ini. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Tetapi percayalah, setiap yang Allah ambil akan digantikan dengan yang lebih baik. Mungkin bukan dengan harta yang berjuta, tetapi dengan iman yang semakin menebal dan pahala yang berlipat ganda. Semoga kejadian ini juga memberi iktibar dan pengajaran buat kita semua. Sekian.